nama saya Aida binti Hussein. Saya daripada Yayasan Pejamara. Mulakan bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesuai pada bulan Ramadan yang dimuliakan ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu ni sesuai dengan bulan yang dimuliakan, bulan Ramadan, Ustazah. Okey, bersama saya pada pagi tengah hari yang dimuliakan ni Ustazah Nur Izzati Elia binti Alfian, ya. Ustazah Nur Izzati Elia ni berasal daripada Banting, Selangor, ya. Berkhidmat sebagai pegawai Yadim. Yadim adalah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, penolong pengarah bahagian media dan teknologi dakwah. Beliau ni sangat muda, saya nervous pula. So beliau penulis buku, influencer di media sosial, mempunyai pengikut lebih 141,000 ya dalam Instagram dan 114.6,000 di TikTok. Penceramah motivasi agama, pemegang tauliah mengajar wilayah persekutuan. Beliau pemenang anugerah Tekno Dai, Akademi Dai Muda Yadim dan TV Al-Hijrah. Okey, pada tengah hari yang mulia ini bersama Ustazah Nur Izzati akan berkongsilah sedikit keilmuan tentang wakaf yang digalakkan dalam Islam. Ianya bersesuaian lah dengan Yayasan Pejamara. Kami memulakan wakaf amanah rakyat yang diberi nama Warak. Ia berfungsi membantu pembangunan sosioekonomi masyarakat serta menyokong melengkapkan ekosistem MARA sedia ada melalui spektrum atau liputan agihan manfaat yang lebih menyeluruh dan komprehensif. So, kepada tetamu-tetamu yang lapang, kami menjemput, mengalu-alukan untuk sama-sama memperdengarkan ceramah yang akan dikongsikan atau ilmu yang dikongsikan bersama kita pada tengah hari ini oleh Ustazah Nur Izzati Elia binti Alfian, yang kita sangat alu-alukanlah kedatangan beliau. Okey, setakat tu je. Okey, kita mulakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan yang ada berlegar-legar di sini, dekat sini ni kita ada sedikit perkongsian. Mungkin boleh berikan sedikit masa untuk kita duduk bersama dengan tuan-tuan yang lain yang ada dekat sini, insya-Allah. Baik. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Pelajaran MARA atas jemputannya di sini. Masya Allah. Kita nak berbicara berkaitan dengan wakaf. Kalau cerita pasal wakaf ni, dia tak ramai orang nak cerita, betul tak? Jadi kita ambil inisiatif pada bulan Ramadan yang mulia ni, yang mana Allah pilih kita untuk ada dalam bulan Ramadan tahun ini. Ini benda pertama yang kita kena syukuri sangat-sangat. Ya Allah, tuan-tuan puan-puan, berapa ramai orang dekat luar sana yang Allah tak pilih mereka untuk berada pada Ramadan tahun ini. Tapi kita ni, ini muka-muka yang ada dekat sini, termasuk diri saya, kita ni Allah pilih. Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Kau berikan aku peluang untuk aku masuk dalam bulan Ramadan tahun ini. Allah Akbar. Saya teringat dulu, saya dulu masa dekat sekolah dulu, sekolah menengah di Banting, sekolah agama menengah tinggi Tengku Ampar Rimah. Saya ada masuk dalam nasyid. Jadi ada satu matan hadis ni, kami nasyidkan dia. Nak dengar? Satu matan hadis ni berkaitan puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min zambi. Macam ada bunyi gema. Okey, jadi matan hadis ni maksud dia man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan, ghufira lahu ma
qaddam, maka akan Allah ampunkan dosa dia min zambi. Dosa-dosa dia yang lalu semua akan Allah ampunkan, kecuali syarat dia kita masuk Ramadan dengan penuh pengharapan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan. Dua syarat ni kena tepati baru kita dapat pengampunan tadi. Nampak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi seterusnya sahabat-sahabat, dalam bulan Ramadan ni, bulan yang mana sebenarnya Ramadan tak perlukan kita, tapi kita yang perlukan Ramadan. Sebab kenapa? Agak-agaknya kenapa Ramadan Allah hanya bagi pada umat Nabi Muhammad SAW, tapi tak pada umat lain, umat Nabi lain. Tuan-tuan puan sedar tak? Bulan Ramadan Allah hanya hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad saja. Siapa pada umat Nabi Muhammad? Saya, kita semua ni adalah umat Nabi Muhammad. Kalau ikutkan kaum-kaum umat Nabi lain, mereka boleh rasa cemburu lah dengan kita. Sebab kita ni tak banyak buat amal, tapi ganjaran dia banyak berlipat ganda bila kita buat dekat dalam bulan Ramadan. Tapi kalau umat-umat yang terdahulu, mereka nak buat amal tu sampai kadang syariat awal solat pun kan, satu hari sampai 50 kali solat. Maknanya kata diorang punya amal tu terlalu, kalau kita ikut fizikal kita ni tak termampu lah nak kata, faham? Jadi sebab Allah tahu kudrat umat akhir zaman ni, makin lama dia ni makin rendah, makin kecil, dan kemampuan fizikal ni pun kurang, dan kita pun makin jauh dengan Nabi. Jadi makna kata tentangan-tentangan dan cabaran akhir zaman tu lagi dahsyat berbanding dengan umat-umat yang dekat dengan Nabi. Kita ni Nabi dah tinggal kita berapa lama? Lebih daripada 1400 tahun. Jadi tak pelik lah andai kata ramai daripada kita yang dah alpa ataupun makin menjauh daripada syariat, makin menjauh daripada agama, sebab kita tak dapat bimbingan direct, sentuhan tarbiyah direct daripada baginda Nabi. Jadi sahabat-sahabat, sebab tu kenapa Allah datangkan Ramadan untuk bantu kita. Sebab tu kenapa awal tadi saya cakap Ramadan tak perlukan kita, kita yang perlukan Ramadan. Sebab kalau tak ada Ramadan, kita tak mampu nak menandingi kebaikan macam umat-umat dulu kan, yang sampai satu hari tu solat kedua lebih daripada 50 kali. Allahu Akbar. Jadi bersyukurlah kita Allah hadirkan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu hadis riwayat mafhum dia, Allah lipat kali gandakan ganjaran dalam bulan Ramadan sahaja 10 hingga 700 kali lipat. 10 hingga 700 kali lipat. Dan pernah ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah sedekah yang paling terbaik? Lalu Nabi jawab apa? Sedekah yang paling terbaik adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan pahalanya dilipat kali ganda kan. Cuba sahabat-sahabat, cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan contoh kita sedekah dalam bulan Ramadan ni, sebab Nabi sebut ganjaran dia dilipat kali gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Kita ambil lah anggaran 700 kali lipat. Kita sedekah RM1 dalam bulan Ramadan menyamai kali 700. Allahu Akbar. Kalau kita tengok nilaian dari sudut ringgit Malaysia tu, banyak tak? Kalau ikut fizikal ni, kita nampak dalam mata zahir kita nampak RM1 yang kita masukkan dalam tabung infak. Tapi di sisi Allah, benda tu 700 kali lipat. Ibarat macam kalau kita nak nampak, kita kan manusia mesti nak nampak kan, RM700 Malaysia. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berlumba-lumbalah untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berwakaf pada bulan Ramadan. Pernah ada satu kisah, masa tu Nabi Muhammad SAW bersama dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah menghidangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW satu juadah yang merupakan kegemaran baginda. Kemudian benda pertama yang Nabi tanya dekat Sayyidina Aisyah, wahai isteriku, telah engkau berikan makanan ini kepada si fulan-si fulan? Sayyidina Aisyah menjawab, sudah. Kepada fulanah? Sudah. Fulan ni pula? Sudah. Fulanah ni dia terlalu banyak tadi, ni dah bagi belum ke orang ni, dah bagi belum ke orang ni, dah bagi belum. Sampai Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, semua sudah aku bagi, yang tinggal yang ada kat meja ni je. Sampai macam tu Sayyidina Aisyah kata kan. Lalu Nabi Muhammad kata apa? Sedarlah bahawa yang kita akan makan ni dia akan hilang, tapi yang kita bagi dekat orang-orang tu lah yang akan kekal. Nampak tak tuan-tuan puan-puan? Kadang-kadang kalau dari sudut mata
fizikalnya kita nampak bila kita bagi, defisit harta kita tu makin berkurang. Tapi sebenarnya Nabi kata apa? Itulah yang akan kekal dan itulah yang akan bertambah. Allah Akbar. Jadi rugi tak? Rugi tak kita memberi? Takkan rugi tuan-tuan dan puan-puan. Makin banyak kita bagi pada jalan Allah, makin banyak akan Allah bagi balik pada kita. Mungkin kita tak nampak dari sudut material, tapi dia datang dari sudut lain. Mungkin dari sudut suami isteri kan, hidup bahagia rumah tangga. Lepas tu dari sudut anak-anak, semua dengar kata kan, dapat anak-anak yang soleh, soleha baik. Ataupun mungkin dari sudut ketenangan jiwa kita. Kita rasa terisi, kita rasa lapang, kita rasa tenang. Hakikatnya kita hidup kat dunia, kita bukan nak apa pun, kita nak tenang tu je, betul tak? Kita dah, ya Allah, sehari yang suntuk kan, kita dari pagi sampai ke petang bekerja, sibuk dengan hal-hal dunia. Balik rumah kan, contoh yang isteri-isteri nak masak lauk berbuka pula ni, kan, lepas nak urus rumah, nak urus anak, sampai ke malam dah letih dah, nak tidur, betul? Jadi Allah Akbar, kalau ikutkan putera kita memang rasa tak larat. Tapi sebab tu kenapa Allah bagi Ramadan, Allah bagi kita bulan Ramadan. Dan bila mana Nabi kata bulan Ramadan ni bulan paling terbaik untuk kau sedekah, maka sedekahlah, berinfaklah, berwakaflah. Disebutkan dalam satu hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasah, illa min sadaqah, min sadaqah jariyah atau ilmu yantafa'u bih atau waladun salihin yad'u lah. Okay. Maksud mafhum hadis ni daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila mati seseorang itu, meninggal dunia seseorang itu, maka akan terputus semua amalan kecuali 3 benda. Kecuali 3 benda. Okay, pertama apa? Sedekah jariyah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salihan yad'u lah, mak kata doa anak-anak yang soleh. Okey, 3 benda ni kita mati nanti ni semua dah terputus. 3 benda ni je tak terputus. Antara salah satunya adalah sedekah jariah. Jadi sedekah jariah yang dibahaskan ulama, dia bukan sedekah yang biasa-biasa. Sedekah jariah yang dimaksudkan dekat sini sebenarnya adalah wakaf. Wakaf. Kenapa wakaf? Apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang wakaf? Okay. Kalau sedekah, kita bagi dekat spesifik person, dan orang yang dapat manfaat tu pun terhad hanya dia. Itu sedekah. Tapi wakaf, kita memberi bukan kepada spesifik person, dia lebih menyeluruh. Dan benda tu selagi mana orang guna, selagi itulah kita dapat pahala. Selagi mana benda yang kita tinggalkan itu orang manfaatkan, sampai kita kat kubur pun nanti pahala ni dikira. Itulah sedekah jariah. Tuan-tuan dan puan, makna kata penggunaannya tu tak terhad, dia infinite, dia tak ada limit. Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan, ada satu surah Nabawiyah ni cerita tentang Sayyidina Uthman bin Affan. Pada zamannya ada satu telaga ni, nama telaga ni Bir Ar-Rum. Dia telaga ni orang Yahudi yang pegang. Tapi orang Yahudi masa tu jahat. Dia jahat, dia buat apa? Dia bagi sesiapa yang nak air dekat telaga ni, aku kenakan charge yang tinggi. Tinggi sangat, mahal. Jadi tak ada siapa masa tu yang macam mampulah kan nak dapatkan air dekat telaga tu. Sedangkan orang sangat perlukan, sebab air ni sumber utama kan. Kita nak buat kerja nak kena guna air, haus dahaga nak minum air, semua benda perlu air. Jadi apa yang Sayyidina Uthman buat pada ketika itu adalah Sayyidina Uthman beli telaga tu dengan harga yang sangat mahal daripada Yahudi tadi tu. Bila Sayyidina Uthman beli, dia hentikan pemilikan. Maknanya kata kalau ikutkan dari sudut yang kita faham, bila kita beli tu milik kita lah, betul. Tapi Sayyidina Uthman dia wakafkan telaga tu untuk rakyat-rakyat jelata, orang-orang yang ada dekat situ. Jadi maknanya kata orang yang ambil dekat situ pun dah tak perlu untuk kena charge tinggi daripada Yahudi tadi. InsyaAllah tu antara manfaat wakaf.
Dan antara kebaikan kita dapat memudahkan, kita dapat banyak bantu orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Yayasan Pelajaran Mara baru-baru ni pun ada keluarkan warak. Warak ni wakaf amanah rakyat. Mereka diamanahkan untuk menguruskan wakaf-wakaf ini. Jadi ambillah peluang dalam bulan Ramadan ni untuk berwakaf. Boleh gunakan khidmat YPM, Yayasan Pelajaran Mara, dengan inisiatif warak ni. Jadi senang, mudah aja tu. Ada QR code, boleh scan, kemudian kita boleh infak. Dan kita berharap semoga dengan kita berwakaf, semoga kita berinfak dalam bulan Ramadan ni, Allah lipat kali gandakan ganjaran. Walaupun kan tak banyak pun, kadang-kadang RM10 yang kita mampu, RM5, paling rendah RM5 kita boleh bagi. Tapi cuba tuan-tuan bapa-bapa bayangkan, dalam bulan Ramadan ni kita ada malam yang paling mulia. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Nabi sebut apa? Malam Lailatul Qadar ni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kita kira-kira lebih kurang berapa tahun? 3 tahun lebih macam tu lah kan. Cuba you all bayangkan, you all beramal hanya pada satu malam, tapi amalan tu menyamai 3 tahun lebih punya amalan. Allahu Akbar. Dan cuba you all bayangkan, tuan-tuan perempuan bayangkan, you all terjadi masa tuan-tuan perempuan nak berwakaf, nak berinfak, time tu lah rupanya malam Lailatul Qadar. Kalikan dengan 1000. Berapa banyak? Banyak kan? Allah Akbar. Jadi rebutlah peluang, ambil peluang banyak-banyak untuk kita memberi sebanyaknya dalam bulan Ramadan ni. Okay. Ada juga yang tanya, alamak, macam mana ini Ustazah kalau saya ni harta tak ada sangat, apa yang saya boleh bagi? Tuan-tuan dan puan-puan, dia tak semestinya duit. Dia tak semestinya duit. Boleh jadi juga dalam bentuk fizikal, benda yang kita sayang. Contoh, apa yang kita ada kat rumah? Contoh, kita ada telekung Siti Khadijah. Allah Akbar. Siapa kat sini ada pakai telekung Siti Khadijah kan? Mak saya kalau dapat telekung Siti Khadijah, bukan main seronok. Jadi contoh itu contoh telekung Siti Khadijah itu paling sayang. Okay. Jadi kita tak ada duit kita nak bagi, nak wakaf ke, nak infak, nak sedekah. Tapi kita ada telekung kita sayang tu. Itu boleh jadi item untuk kita wakaf juga. Kita bagi dekat surau terdekat ke kan, dekat rumah anak yatim ke, untuk mereka sama-sama manfaatkan untuk solat, kegiatan solat. Mudah tak? Sebab kat sini Allah ada firman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaikan yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayang. Dan sesuatu apa jua yang kau dermakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam tafsir Quran, disyarahkan perkataan lan tanalul birra. Birra, kebajikan dekat sini, hakikat dia adalah infak, benda yang kita nak sayang, benda yang paling kita sayang, itulah yang kita kena korbankan. Itulah benda yang kita kena korbankan. Dia kadang-kadang dia tak semestinya dari sudut barang tau. Sebagai contoh dalam ayat ni, sebelum ayat ini diceritakan, ayat sebelumnya tu berkisar tentang orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Jadi boleh jadi juga dalam ayat ini antara pengorbanan yang masa tu orang-orang Nasrani dia perlu korbankan adalah korbankan kefahaman dia. Kefahaman dia tentang agama Kristian. Dia kena korbankan akidah Kristian dia untuk pergi ke akidah yang sebenar, iaitu akidah Islam. Itu boleh jadi juga. Makna kata wakaf ni, wakaf, infak, derma, apa yang kita sayang, dia semua relate, perlukan pengorbanan. Kita perlu berkorban benda yang kita sayang, benda yang milik kita. Ataupun sebenarnya kita kena sedarlah, sebenarnya kita tak ada milik apa-apa pun, semua Allah punya. Kadang-kadang kita rasa kedekut nak hulur sebab kita rasa ini milik kita, sedangkan tak ada apa yang milik kita kat dunia ni. Cuba tengok daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau yang perempuan dari hujung tudung sampai hujung stoken, adakah yang milik kita sebenar-benar ni? Adakah yang milik kita sebenar-benarnya? Tak ada. Tudung ni walaupun hakikatnya kita beli pakai duit kita lah kan. Okey, kita roll balik. Okey, duit tu asalnya daripada mana?
daripada pegawai bank yang urus. Okay, pegawai bank dapat daripada mana? Akhirnya dia kembali kepada pencipta. Tak ada benda yang milik kita, semua milik Allah. Jadi jangan pernah rasakan apa pun yang kita ada ni milik kita. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ingat benda tu. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Lebih banyak kita beri, lebih banyak akan Allah bagi. Konsep tu kita kena faham dan kita kena yakini. Dia berkait dengan iman, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang yang tak ada iman, kita sebut benda macam ni, dia kata tak logik. Kau makin banyak kau bagi, makin banyak kau dapat. Tak logik. Tapi orang yang ada iman dalam hati dia akan percaya. Dia akan percaya dan dia yakin dengan janji Allah, dan sesungguhnya Allah tidak pernah berdusta. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini dulu kita punya perkongsian pada tengah hari ini. InsyaAllah saya serah balik kepada host kita. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu setakat perkongsian Ustazah ya. So banyak ilmu yang kita dapat dimanfaatkan pada tengah hari ini, insyaAllah. So saya percaya Ustazah, jika kita ni bersyukur, kita akan berkongsi rezeki kita dengan orang yang memerlukan. Okay. Dengan ilmu tu tadi Ustazah, diharapnya dapat membuka mata semua pengunjung-pengunjung lah untuk lebihkan bersedekah di bulan Ramadan yang mulia ni. Okay. Untuk pengetahuan juga, sudi saya nak kongsikan kita punya wakaf daripada Yayasan Pelajar Mara ni diberi nama sebagai warak. Okay. Bagaimana cara wakaf ni kita agihkan ya? Dia wakaf dan YPM ni dia mempunyai dua kriteria lah. Satu wakaf tunai dan satu lagi adalah wakaf harta. Okay. Sumbangan wakaf akan dilaburkan ke dalam dana pelaburan yang patuh syariah. Okay. Dividen serta keuntungan hasil pelaburan ini akan digunakan bagi tujuan agihan manfaat dan penjanaan ekonomi. Agihan wakaf ini termasuklah bantuan untuk pembelajaran, bantuan bagi mangsa bencana atau musibah, pelatihan keusahawanan serta pengangkutan dan pembangunan. Sepanjang saya berkhidmat di Yayasan Pelajar Mara, kami memang mendekatilah pelajar-pelajar yang sangat memerlukan sumber keuangan untuk bantuan pendidikan. Jadinya memang kalau kami dapat sumbangan daripada syarikat korporat pun 100% akan dibelanjakan kepada pelajar lah Ustazah. Kita tak ada charge perkhidmatan pengurusan, kita tak ada ambil charge. Okay. So dengan wujudnya wakaf di Yayasan Pelajar Mara ni, kita dapat kita nak mempertingkatkan lagi lah kita punya target penerima sumbangan. Sebab itu kita mengalu-alukan semua pengunjung-pengunjung di Akib Mara ni untuk sama-samalah kita berwakaf di bulan Ramadan yang mulia ni. Seperti yang ada dua cara tadilah ya. Kalau tunai tu kita ambil yang seminimum mungkin lah. Kita ada QR code kat kerusi masing-masing, kita boleh sedekah melalui QR code je. Sekarang mudah. Satu lagi kita ada kaunter dekat depan pintu masuk tu. Kat situ pun kita boleh buat caruman wakaf. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang bulan Ramadan ni YPM mengalu-alukanlah program yang bersifat keilmuan, berkongsi. So kita ada ceramah Ramadan, kita ada pocket talk, kita ada kuis wakaf. Lepas tu kita ada edaran bubur lambuk pada hari ini jam 3 petang Ustazah. Kalau Ustazah nak rasa boleh tunggulah pukul 3. Adik saya pun antara ni juga bantuan daripada Mara juga, penerima lah. Oh, Mara. Dia study dekat Unicel. Jadi masya-Allah kadang-kadang kalau kita rasa macam berat nak menghulu, nak bagi, kita bayang mungkin anak-anak kita ataupun adik-adik kita akan datang yang perlukan bantuan pelajaran semua kan. Betul. Kadang-kadang bila kita mendekati pelajar menerima sumbangan ni Ustazah, yang saya tengoklah, kita sekarang ni mungkin kita rasa kita mampu kan. Kita tak tahu ke depan apa ujian yang Tuhan bagi kat kita kan. Mana tahu anak-anak kita memerlukan bantuan ni. Sebab kita pun, yelah macam saya Ustazah kan, macam ke depan kita akan ada anak yang akan belajar di universiti. Mungkin masa tu Tuhan nak uji kita, tak ada duit kan. So
agensi-agensi yang macam ni lah yang kita harapkan untuk membantu ke depan untuk pendidikan dan pembangunan anak-anak. Untuk pengetahuan semua, ustazah kita ni dulu dia belajar di USIM ya? Betul, saya study dekat USIM dalam pengajian dakwah dan pengurusan Islam, kira dakwah and management lah. Kemudian lepas habis di USIM, saya masuk latihan Akademi Da'i Muda Yadim untuk jadi da'i muda. Kami di-train oleh Yadim selama 4 bulan dekat Hulu Langat. Kemudian berkampung kat situ. Antara guru kami adalah Ustazah Isfadia, Datuk Fazilah Kamsah, Masud Firdaus Wong, Brother Syahkiri. Banyaklah ilmu-ilmu untuk jadi da'i yang kami belajar 4 bulan kat situ. Kemudian habis training, saya diserap masuk jadi pegawai dekat Yadim. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Sedap sungguh suara Ustazah ni lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, nak tanya macam akak dah, mak dah tak ada. Jadi kita kerap kali bersedekah atas nama mak kita kan. Cuba Ustazah ulas sedikit bagaimana fadilatnya seorang anak atau sesiapa sahaja yang menyedekahkan bagi atas nama si mati. Jadi mungkin di situ terubahlah rasa rindu anak ni kepada mak yang tak ada. Itu sajalah Ustazah, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, anak solehah ni. Insya Allah. Amin. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda yang paling kita kena ingat, kita hidup kat dunia tak lama. Kita hidup kat dunia tak lama dan orang-orang yang kita sayang akan pergi meninggalkan kita. Dan inilah benda yang tadi hadis yang saya sebut berkaitan dengan bila kita mati, 3 benda yang takkan terputus, antaranya sedekah jariah. Macam yang tadi puan siapa? Puan Aida. Puan Aida, dia meletakkan nama atas arwah ibunya untuk infak dan berharap pahalanya tu mengalir. Dan benda perkara ini sah lah. Maknanya kata itulah inisiatif anak seorang anak yang masih hidup dekat dunia nak bantu mak yang ada dekat alam barzah. Alam barzah ni, ya Allah, kita nak minta tolong kat siapa-siapa tak boleh. Akhirnya yang boleh bantu kita kat alam barzah hanya amalan. Pertama antaranya doa anak yang salihah kan. Puan Aida anak yang salihah, banyakkan doa untuk mak dekat alam barzah. Semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman, tengah rehat, duduk tenang dekat situ. Dan tambah lagi dengan infak atas namanya. InsyaAllah beliau sedang sejuk dekat alam barzah dengan berkat begitu. Jadi sama-samalah kita fikirkan antara cara untuk kita berbakti kepada orang yang dah telah tiada. Antaranya itu doa, sedekah jariah. Doa, sedekah jariah. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah. So di wakaf juga kita tak ada syarat untuk kita macam kita bagi wakaf, mungkin kita boleh niatkan juga kepada ibu bapa kita yang telah meninggalkan kita di dunia, atau kepada saudara mara yang kita ingat akan kebaikan dia semasa ketika dia ada di dunia kan, supaya ia memperoleh manfaat di alam sana. Ya, Ustazah, insyaAllah. Okay, kita ada satu soalan. Ya, silakan. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak bertanya sikit lah pasal wakaf ni lah. Ada tak persamaan wakaf Yayasan Pelajar Mara ini dengan wakaf yang sedang berlangsung di Universiti Al-Azhar? Contoh, adakah itu sama dia punya? Dari sudut macam mana tu? Sebab saya tak tahu wakaf dekat Al-Azhar macam mana. Dan ataupun Ustazah boleh ceritakan yang apa konsep yang Universiti Azhar, wakaf di Azhar tu. Ya. Secara kasar cara yang apa yang Ustazah boleh. Saya rasa okey. Terima kasih atas soalannya, tapi saya tak dapat nak menjawab. Sebab saya tak tahu macam mana wakaf dekat Azhar dan sistem untuk YPM ni pun saya kurang mahir. Jadi saya rasa kena orang yang YPM sendiri kot yang jawab kalau nak tanya perbezaan ke apa ke sistem kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab tadi soalan yang ditanya oleh Masya-Allah. Universiti Azhar kan. Actually Universiti Azhar ni dimula pada tahun 1812 Jadi pengurusan tu sebenarnya waktu tu dia tidak ada wakaf tunai macam kita sekarang. Wakaf dia lebih kepada aset bangunan. Jadi bagaimana wakaf Al-Azhar tu boleh berjaya, di mana
waktu tu, zaman tu dan hingga kini masyarakat tu dia bila dia ada kelebihan dari segi aset, dia akan wakafkan bagi tujuan pendidikan Universiti Al-Azhar tu. So daripada bermulanya bangunan-bangunan yang diwakafkan tu, dia berkembang sampaikan student-student duduk free di aset-aset di sekeliling Universiti Al-Azhar tu, dan kemudian duit daripada aset-aset yang berkembang tu dia jadikan sampai iuran tu pun percuma. Ini kita cerita daripada zaman dulu lah, ya. Okey, berbalik pada kita zaman sekarang ni, kalau di Malaysia ni sebenarnya wakaf kita ni lebih kepada dua perkara lah. Dulu kalau tengok wakaf dari segi konteks orang berwakaf dalam tanah untuk tujuan keagamaan. Tetapi sekarang ni apabila literasi tu ada, awareness tu dah ada, orang banyak berwakaf dari macam-macam produk lah wakaf. Kita ada wakaf tunai, kita ada wakaf kepakaran, wakaf aset intelek, wakaf aset alih. Jadi kalau dalam konteks kita di Mara ni, kita buat wakaf tunai dahulu, yang mana duit itu kita kumpulkan dan kemudian kita laburkan dan kemudian hasil manfaat itu ataupun dividen itulah yang kita akan gunakan untuk program-program yang ada bertepatan dengan kita punya 5 agihan kita, iaitu pertama untuk pendidikan, kedua untuk kebajikan, ketiga keusahawanan, keempat pengangkutan, dan kelima itu adalah aset wakaf di pusat Mara. Itu ada 5 kita punya fokus lah agihan tu nanti. So buat masa ni kita dalam proses kata apa, promosi, dan kita insyaAllah lah dalam setahun tempoh kita cuba untuk kumpulkan lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Cik. Saya nak cerita pasal Al-Azhar kan. Saya masa 2016 dapat offer belajar dekat Al-Azhar. Dah tanda tangan borang semua, tinggal nak pergi. Tapi tersekat sebab tak dapat izin mak ayah. Tapi saya fikir tak apalah, redha mak ayah tu utama, insyaAllah dapat berkat. Kalau tak jumpa kita dekat sini kan. Allah Akbar. Dan kawan-kawan saya ramai sangat belajar dekat Al-Azhar. Memang free education, zero yuran. Masya Allah, kalaulah dekat Malaysia kan ada satu institusi yang free education macam tu, subhanallah, seronok sangat. So kita mengharapkan to that maybe. InsyaAllah, amin. Okay, Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua yang menjawab pada persoalan tadi, ia adalah pegawai Yayasan Pelajar Mara daripada Seksyen Pembangunan dan Pengumpulan Dana Wakaf, Tuan Haji Muhammad Zul. Sebarang pertanyaan lanjut bolehlah menghubungi Cik Tuan Haji Zul ni. Dia selalu berada di booth YPM kat depan pintu masuk. So marilah kita ramai-ramai memeriahkan booth yang tak seberapa itu. Jom. Lepas ni boleh ziarah ni, bus dekat belakang. Saya kira kita dah sampai ke penghujung acara, InsyaAllah. So Alhamdulillah atas perkongsian Ustazah hari ni. Semoga ilmunya bermanfaat kepada kita semua. Dan saya percaya berkumpulnya kita di sini adalah dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah daripada saya, daripada Yayasan Pelajar Mara. Kami mengucapkan terima kasih dengan masa yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan.